Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Waalaikumsalam. Oke ya, pelajar semua sehat? Sehat. Sehat ya? Jadi Alhamdulillah setelah berminggu-minggu kita kelas online, maka hari ini kita dapat bersemuka, kan? Ya, cikgu. Jadi pelajar memang semua inilah Ya, cikgu. Ya. yang dalam kelas online hari itu 20 kan? Ya. Nah, sekarang pun 20. Jadi untuk kelas bersemuka hari ini semua sudah ready? Ya, Cek. Sudah? Jadi disebabkan pelbagai SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan pandemik ni lah kan, Ya. COVID-19 ni. Jadi antara SOP-SOP yang telah ditetapkan sebelum masuk ke premis-premis, kita diwajibkan untuk Scan My Sejahtera. ya. Jadi soalan saya pertama, kamu semua sudah scan? Sudah. Betul? Sudah, Cek. Nanti datang jabatan kesihatan, cek telefon kamu tiada, melayang berapa? 10.000. 10.000 kan? Ya. Okey, pertama scan. Yang kedua, kena pakai Mas. mask. Jadi, kamu udah pakai kah tidak nih? Ada. Ada kan? Ya. Tapi di sini dalam kelas hari ini, saya minta kebenaran daripada kamu semua untuk saya buka mask. Sebab kalau saya bercakap di depan nih pakai mask, rasa macam kurang selesa. Suara saya pun macam suara apa? Tidak jelas kalau pakai mask. Tidak jelas kan? Okey, jadi saya buka ya mas. Oke, Cek. Tapi pastikan jarak antara kamu sentiasa dijaga 1 meter. Okey, kamu semua sehat kan juga? Siap, Cek. Kelas petang-petang ni kadang macam mengantuk lah kan? Ya, Cek. Tapi kamu okey juga? Okey. Okey ya? Okey, kita teruskan. Untuk kod khusus kita hari ini, OG untuk Oil and gas. ya oil and gas. Kamu pasti akan berada di kelas yang betul. Betul, ya, Cek. Okey, ini satu untuk semester 1 2012. So untuk hari ini C01 C01 ini kita akan belajar berkenaan dengan Pen workshop activity. ya plan work activities. Jelaskah tulisan belakang? Jelas. Nama kamu siapa itu dalam tu? Kamu yang ketua kan? Ya, Cik. Siapa nama kamu itu? Saya lupa. Syah. Apa nama betul? Amsia. Amsia, jelaskah? Jelas. Jelas ah? Ya. Okey. Kita sudah berkenalan hari itu kan dalam melalui kelas online kan? Nama saya siapa? Lupa-lupa ingat. Cek, sisa ini. Kan ada tulis tu hari itu. Saya sudah kenalkan Suzaini. Ingat, Cik. Kamu ni apa yang kamu ingat? Nama saya pun kamu lupa. Cek. Okey, Suzaini bin Taib. Tapi kamu boleh panggil saya Encik Zaini. Jadi kalau dekat office, kau masuk, Cik Zaini adakah? Dong semua macam siapa Cik Zaini? Sebab dekat office dong selalu panggil Cik Sunan. Oke, Ya? Cek Sunan. Okey, Cik Sunan, Zaini bin Taib. Okey, untuk kehadiran hari ini berapa orang? 20 orang, Cek. 20 ah. Ya. Semua sampai awal ke tadi pagi? Silap. Semua sampai awal ke tadi pagi? Ya, Cik. 20 lah kan? Ya, 20. Ya, petang-petang kan kadang mengantuk sikit. Tulisan atas bawah pun kadang tertukar-tukar sudah. Hari ini berapa hari bulan? 2 2 hari bulan? 2 bulan 4 2021. 2004 2021. Okey, sebelum kita mulakan kelas hari ini, dalam kelas saya tekankan aspek berkenaan dengan telefon lah. Kalau boleh, telefon kamu jangan berbunyi. Kamu boleh guna handphone tapi pastikan dalam keadaan silent. Saya tidak mau ketika saya mengajar tiba-tiba bunyi lagu seroja lah apalah kan, mengganggu pembelajaran kita.
So untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan pengenalan apa? Alat pengukur. Oke, dalam topik ni kita ada beberapa tujuan lah. So, dalam akhir pembelajaran ni ada 3 tujuan yang perlu kita capai. Yang pertama, mengenali unit metrik dan imperial. mengenali Unit metrik dan imperial. imperial. Boleh sebutkah? Boleh. Macam mana? Ni nama kamu siapa kopiah ni? Kamu dalam Google Classroom pun selalu apa kopiah siapa? Kasmi. Kasmi. Macam mana? Metrik dan Imperial. imperial. Oke, yang kedua, Mengetahui jenis-jenis mengetahui peralatan pengukuran. Oke, yang terakhir, memahami teknik mengukur. mengukur. Oke, secara amnya lah. Kita sudah nampak tajuk, kita sudah nampak tujuan. Kamu boleh bayangkankah apa itu mengukur? Boleh sedikit-sedikit. Boleh kan? Dalam kehidupan kita seharian, kita akan melakukan aktiviti mengukur secara sedar ataupun tidak sedar. Jadi, seterusnya pengenalan kepada tajuk kita ini, yaitu alat pengukur. Apa itu alat pengukur? Mengukur sesuatu benda. Jadi, alat pengukur ini digunakan untuk mengukur sesuatu benda. Kenapa kita perlu mengukur sesuatu benda? Nami? Untuk kita mengetahui berapakah panjang, lebar kan? So dengan adanya ukuran-ukuran yang kita ambil, hasil kerja kita akan tepat dan sempurna. Okey. Untuk tajuknya, untuk objektif yang pertama, mengenali unit metrik dan imperial. Okey, dalam topik ni kita akan belajar berkenaan dengan 4 aspek lah. Aspek yang pertama panjang, isi padu, luas dan jisim. Okey, sebelum ni mengukur ni dilakukan dalam kaedah tradisional. Seperti dalam gambar ni lah. Orang-orang dulu menggunakan kepel, cupak, gantang, desing, hasta, jengkal, satu depa, satu kaki dan banyak lagi lah. Dalam gambar ni masih ada yang kita gunakan dalam kehidupan kita kan? Ya, masih. Ada. Salah satunya hasta. Hasta kan gini. Kalau macam kita sukat nasi, selalunya guna jari. Selalunya kita cap satu jari ni satu berapa? 1 inci. 1 inci. Kan? Jadi itu antara kaedah tradisional. Okey. Seterusnya kita menggunakan sistem imperial. Unit imperial ni adalah sistem unit pertama yang ditakrifkan dalam British timbang dan sukat Aktas 1824. Unit panjang ialah rantai, inci, kaki, furlong, batu dan depa. Ya. Furlong tu macam mana tu? Furlong tu dia lebih kepada mengukur yang itulah dalam unit panjang. Kan furlong. Okay, jisim pula menggunakan pound. Jisim ni merujuk kepada berat. Jisim sepatutnya kita guna berat. Istilah yang kita sepatutnya gunakan iaitu jisim. So jisim tu berat lah.
So jisim pula menggunakan pound, tan, suku, batu, drum, ounce, gallons dan grains. So ini dalam unit imperial lah. Sejak abad ke-20 masih gunakan. Abad 20 itu maksudnya abad berapa? Start dari 2000. Itu abad 20. Maksudnya dalam tahun 2000 unit imperial ni masih gunakan lah. Selepas imperial, ini contoh-contoh dia lah. Gallon, batu. Batu masih ada digunakan kan? Masih Selalu jumpa di mana? di jalan raya. Jalan raya. So ounce, yang mesti tahu nih. Ounce. Selalunya ounce ni gunakan dalam? Ounce itu apa? Betul susu kan tu. Cek. Hah? Betul susu. Ya, betul susu. So siapa yang pernah buat susu dia selalu begitulah. So kalau macam di kelas, kalau macam di rumah, macam Nami buatkan adikmu susu. Air panas 2 ounce. Gitulah. Kan? Inci. Inci ni selalunya dalam bidang apa? Jahitan. Jahitan. Tan. Tan ni selalunya dalam kamu jumpa dari mana? Sawit. Sawit. Dia tanya, sudah kamu numbak kah? Sudah. Berapa tan buatmu? 2 tan. Gitulah. So itu dalam unit imperial. Seterusnya, selepas imperial dia ditukar kepada unit SI ataupun metrik. Unit SI atau metrik dalam Perancis disebut sistem international. Telah digunakan sejak 1 Januari 1982 sehingga kini. Sehingga kini sepatutnya 2021 lah sampai masa sekarang. Unit SI yang standard yang digunakan meter, kilogram, saat, kelvin, ampere, mol, candela. Okey, dalam sistem unit SI metrik ni dia diselenggarakan oleh 3 badan. Maksudnya, 3 badan ni dorang buat perbincangan untuk tubuhkan untuk bentuk metrik ni. Iaitu 3 badan tu Biro Timbangan dan Ukuran Antarabangsa. BIPM, bukan apa? GBT, kan? Dan Persidangan Am Timbangan dan Ukuran CGPM serta Jawatan Kuasa Timbangan dan Ukuran Antarabangsa. So 3 badan inilah yang membentuk SI unit ataupun metrik. Boleh faham? So kita pergi ke inilah contoh-contohnya yang menggunakan sistem metrik. So sistem metrik ni inilah yang banyak digunakan dalam sistem sekarang lah. Kilogram, kilometer, sentimeter, darjah Celsius, meter, kilometer. Kan? Ya. Okey, ini berkenaan dengan unit metrik dan imperial. So untuk yang seterusnya dekat jadual ni, kamu boleh tengok perbezaan di antara metrik dan imperial dalam unit panjang. Kan? So saya mau kamu hafal jadual ni. So sekurang-kurangnya bila ada ujian, bagi contohnya tuliskan 1. Okey, dalam tuliskan 100 lah. Jarak 100 dalam metrik. So kalau dalam metrik 100 kita gunakan apa? Unit dia. Kilometer. 1 kilometer boleh, boleh. So saya mau kamu kena tahulah perbezaan di antara metrik dan imperial dalam unit panjang. Begitu juga dengan unit isi padu. Jadual ni kamu kena tahulah perbezaan-perbezaan dia. Ini untuk unit isi padu. Yang ketiga untuk unit luas. Dan yang terakhir unit jisim ataupun berat. Dekat sini kamu boleh nampak kilogram dalam metrik contohnya, dalam imperial LB. Dalam ni tan, ni ton. Boleh? Okey, seterusnya kita pergi ke topik yang seterusnya, iaitu mengetahui jenis peralatan pengukuran. So dalam pembelajaran kita ini kita akan belajar berkenaan dengan 9 jenis peralatan lah. Sebenarnya banyak yang digunakan, tetapi dalam kelas kita ini kita fokuskan dekat 9 peralatan ni. Boleh sebutkah? Straight edge, spirit level, steel rule, failure gauge, penny caliper, outside micrometer, dial gauge, bow gauge dan Deep gauge. apa? Deep gauge. Boleh tu. Okey, kita pergi ke peralatan yang pertama, iaitu straight edge. Mungkin ada di kalangan kamu yang
pernah guna peralatan nih. Tapi sebutan dia lain. Sebutan kampung-kampung lah saya cakap kan. Tapi bila kita tengok gambar ni, oh ini rupanya straight edge. Pembaris macam Dia macam pembaris, tapi perbezaan dari pembaris dekat sini, sebab tu dia dipanggil straight edge. Dia ada bentuk macam dia ada bentuk lengkung. Ha? Dia bergantung. Ada straight edge yang ada angka, ada yang langsung tiada angka. So kegunaan straight edge ini untuk melakar garis lurus ataupun memeriksa garis lurus. So straight edge digunakan untuk dua perkara ni lah. Inilah cara penggunaannya. Boleh nampakkah? Boleh. Ini teori. Nanti bila kelas amali kita akan buatlah satu persatu. Akan lebih jelas lah. Sekurangnya dalam teori ini kamu kenal peralatan. Okey. Kalau dia ini untuk macam kalau yang tiada apa ni angka ini C, dia untuk menggaris. Ya, untuk menggaris seperti yang ni lah. Melakar garis lurus. Strategi digunakan untuk melakar garis lurus. Dan lebih banyak digunakan untuk melakar lah. Melakar garis lurus dan memeriksa garis lurus. Okey, boleh? Boleh. Okey, untuk seterusnya spirit level. Aras semangat. Kalau bahasa Melayu lah, kalau auto translate. Di bahasa Inggris dia spirit level. Memeriksa permukaan mendatar atau menegak. Ini selalu kamu jumpa kah? Dibuat bangunan. Bangunan ada dalam membuat pertukangan. Pertukangan. Ini antara peralatan wajib yang digunakan. Yang wajib adalah kalau tiada ni dalam bidang pertukangan, kira macam pertukangan tu dah lengkap lah. Okey, ini spirit level. Memeriksa permukaan mendatar atau menegak. Kita tengok contoh dia. Inilah. Ini permukaan apa nami? Dipanggil permukaan apa ni? Kalau begini. Mendatar. Okey, mendatar. Kalau begini? Menegak. Okey, untuk pastikan kedudukan yang terperiksa tu sama ada mendatar menegak, untuk pastikan dia berada di kedudukan yang tepat, pastikan dekat cerobong ni, dekat cerobong kaca ni, dia akan ada gelembung udara. So untuk memastikan dia berada kedudukan yang dekat center dia, dekat tengah, gelembung dia akan berada di titik tengah. Boleh? So maksudnya kalau macam dia sengit ke kiri, kedudukan tu dia tidak center lah. Tidak center, ke kiri atau kanan. So pastikan kedudukan ni berada di tengah. Okay, ini untuk spirit level. Yang seterusnya steel rule. Steel rule ni ada yang dah tahu kah? Tahu. Pembaris besi. Steel rule ni dah semestinya steel rule kah, plastik rule kah apa kan. Yang pastinya dia digunakan untuk mengukur panjang. Berbeza dengan straight edge. Straight edge ni dia digunakan untuk memeriksa ataupun melakar. So untuk steel rule ni dia digunakan untuk mengukur panjang disebabkan dia ada skala. Skala selalu dalam cm lah. Kan? Dan dia juga boleh digunakan dalam melakar garis lurus. Okey, untuk kegunaannya ni lah. Kita boleh melakar, kita boleh menanda ataupun mengukur. Okey, untuk yang seterusnya Feller gauge. Feller gauge ini digunakan untuk mengukur jarak renggang. Jarak renggang kamu tahu ke apa? Gap. Kalau bahasa Inggrisnya gap lah. Kalau dalam bahasa Melayunya jarak renggang lah. Renggang maksudnya ni satu permukaan, ni satu permukaan. Kan? Apakah? Ni. Kan? So, jarak renggang tu di tengah-tengah ni lah. Nampakkah? Jarak di antara permukaan A dengan permukaan B. Ni. So, untuk kita kena tahu berapa jaraknya ni, kita gunakan Feller gauge ni lah. Sebab di setiap bilah ni dia akan ada ukuran dia. Bagi contohnya, bilah yang pertama ni mungkin 0.01 mm. So, cara kegunaannya macam ni lah. Ni jarak renggang, kita mau tahu berapa jarak dia ni. Kita buka bilah tu, kita masukkan bilah mana yang sesuai. Maksudnya yang cun-cun masuklah. Dekat situ bila kita sudah jumpa bilang sesuai, kita boleh tahulah berapa jarak renggang yang terdapat lah di antara dua permukaan ni. Boleh nampak? Selalu digunakan dalam piston untuk kita ketahui lah dia punya ring dalam dengan permukaan dia, longkang dia. Boleh?
Okey, untuk yang seterusnya vernier caliper. Vernier caliper ni digunakan untuk mengukur, menguji dan menanda diameter luar, diameter dalam dan kedalaman. Ini contoh dia. Cara bacaan dia, skala utama, skala vernier. Skala utama ni yang dekat tengah, skala vernier dekat atas dengan bawah. Skala utama 1 sengatan 1 mm, 10 sengatan 10 mm. Ni contoh untuk mengukur diameter luar. Boleh nampak? Boleh. Ni contoh untuk mengukur diameter dalam. Boleh nampak? Nampak je. Dan untuk menguji kedalaman. So maksudnya vernier caliper ni dia boleh berfungsi 3 dalam 1. Ni untuk menguji kedalaman. Okey, cara membaca seperti yang saya bagi tahu tadi lah. Kena baca skala utama dengan skala vernier, kemudian tambah, itu jawapan yang sebenar. Nanti kelas amalan kita akan buat. Boleh? Okey je. Ni contoh juga. Okey, untuk perhatian seterusnya makrometer. Makrometer diguna untuk mengukur dan menguji ketebalan benda kerja. Ni contoh mengukur benda kerja bulat, macam mana kedudukan dia. Ni boleh nampak benda kerja ni. Boleh cek. Ni mikrometer. Dan untuk mengukur benda kerja bongkar. Okey. Boleh nampak kan perbezaan dia? Boleh cek. Ini ketika kita pegang, tetapi ketika di mesin cara dia macam ni. Ni benda kerja ni dekat cak, benda kerja ni dekat cak mesin. Kemudian kita gunakan mikrometer untuk mengukur ketebalan benda kerja tersebut. Okey. Boleh cek. Ni cara baca. Ambil bacaan pertama dekat laras. Kemudian bacaan dekat bidal. Kemudian tambah. Oh. Boleh nampakkah? Okey cek. Bila kamu tambah, itulah bacaan yang sebenar. Ni contoh 1 dan contoh 2. Mikrometer ni dia boleh terdapat dalam 2 jenis lah. Satu digital, satu manual. Ni mikrometer digital. Ini lebih mudah lah digunakan. Sebab bila kita letak benda kerja, kita ikat dia punya ratio, automatik bacaan akan keluar secara digital. Ini lebih mudah lah. Tapi dalam kelas nanti kita akan gunakan secara manual. So kamu boleh faham lah, lebih faham. Okey cek. Untuk kelas seterusnya iaitu dial gauge. Menguji kerataan permukaan, menguji kebulatan, menguji kebengkokan runout, memeriksa kesejajaran permukaan dan mengukur jarak end play. So ini contoh macam mana dial gauge digunakan. Seperti yang di dekat slide tadi, menguji kerataan permukaan. Ni permukaan, contohnya disk kan. Kita mau pastikan disk tu rata. Kita letakkan dial gauge ni, kemudian kita akan putarkan. Lepas tu kita tengok bacaan dial gauge tu dekat dia punya jarum. Dekat dia punya jarum. Bila bacaan dia itu tidak sekata, dekat situ kita boleh kenal pasti bahawa permukaan tu terdapat something wrong. Boleh? Okey, untuk yang seterusnya bore gauge, mengukur diameter silinder. Mengukur diameter silinder maksud dia, silinder, kamu tahu silinder? Tahu. Okey, silinder tu inilah. Ni contohnya silinder. Kita mau tahu berapa berapa dia punya jarak antara keluasan lubang dia tu. So kita gunakan bore gauge. Inilah cara penggunaan dia. Dekat bila kita sentuhkan titik A dan titik B, kita boleh ambil bacaan dekat ni, dekat atas tu, dekat meter ya. Okey, untuk yang terakhir depth gauge. Depth gauge ni kita gunakan untuk menguji kedalaman lubang, kedalaman ceruk, trenches dan slot. Jarak dari bahagian-bahagian tepi bahan yang dikerjakan. Contohnya untuk lebih faham, inilah. Boleh nampak? Ni namanya apa ni? Dia uji apa? Ketebalan tayar. Iya, kalau kita mau uji sama ada tayar bunga kita itu masih tebal ataupun tidak, kita gunakan inilah depth gauge ni. Kita masukkan dekat dia punya tu
dia punya spindle ni akan bersentuh dekat permukaan tu, bacaan akan keluar. Ini melalui digital lah. Boleh? Okey. Sebelum kita teruskan, saya akan edarkan kepada kamu kertas penerangan. Kertas penerangan ni kamu boleh baca, sebab dekat kertas penerangan ni segala maklumat yang berkaitan lebih detail lah. So saya mahu kamu faham, kamu baca dan faham. Sebab saya akan tanya kamu beberapa soalan. Boleh? Boleh, Cik. Kamu ada mau tanya apa-apa? Tiada, Cik. Tidak? Kalau tidak, saya tanya kamu. Okey. Untuk soalan pertama, berikan 2 unit dalam pengukuran. Saya cek. Okey. Matrix sama imperial. Ya, betul. So, dalam unit pengukuran ni, kamu kena tahulah, iaitu ada 2 unit dia, iaitu metrik dan imperial. Okay, metrik dan imperial. Okey, untuk soalan yang seterusnya, senaraikan 3 peralatan yang digunakan untuk mengukur. Seperti yang saya katakan tadi, kita sepatutnya ada 9. Tetapi untuk kali ini, saya mau kamu senaraikan 3 peralatan. Ataupun sebutkanlah. Saya cek. Ya. Penny caliper, dial gauge, bore gauge. Okey, betul. So, maksudnya, apa yang disebutkan tadi itu betul lah. Daripada 9. Tapi, saya mau kamu kena tahulah semua peralatan-peralatannya ada 9. Sebab nanti kelas amali, bila saya suruh ambil failure gauge, kamu tahu macam mana mau ambil, di mana dia, macam mana bentuk dia. Okey? Faham? Untuk menguji lagi kefahaman kamu, saya akan edarkan kertas tugasan. Dalam kertas tugasan ini mengandungi 12 soalan. Saya mau kamu periksa muka surat dia. Ada 5 muka surat. Semua okey? Kalau macam ada muka surat yang tidak lengkap ataupun ada helaian yang tidak bercetak, kamu kembalikan kepada saya. Cik, ada 1 lebih, Cik. 1 lebih, okey. So, untuk kertas tugasan ni, saya mau kamu buat selepas kelas dan hantar sebelum pukul 4 petang ini. Boleh? Boleh cek. So, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, saya mau kamu buat persediaan untuk kelas yang seterusnya, yaitu perform gasket cutting, yaitu melakukan pemotongan gasket. So, saya mau kamu bersedia. So, setakat ini kelas kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.